Kalau seorang itu Allah dah tetapkan sejak azali masuk neraka, okey. Adakah dengan amal baik di dunia beserta doa dia boleh masuk syurga? Tak boleh. Macam ni, kena faham lah. Tapi ni lebih sesuai kena masuk kelas. Masuk kelas akidah. Kita tak sesuai soalan jawab, tapi saya jawab lah juga sikit-sikit. Dia gini. Bila Allah telah tentukan, Allah tetapkan seseorang tu sejak azali lagi, qada dan qadar. Baik buruk orang tu semua Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Dan Allah telah tetapkan syurga neraka setiap orang. Memang dah Allah tetapkan. Allah je lah yang tahu. Jadi, adakah amalan baik di dunia beserta doa dia boleh masuk syurga? Tak boleh lah. Sebab Allah dah tetapkan kan. Kalau dia boleh masuk syurga sedangkan Allah dah tetapkan dia masuk neraka, tiba-tiba dengan sebab doa dia, dengan sebab dia buat baik, maka dia masuk syurga. Maka jahil lah Allah. Jahil lah. Sebab Allah tak tahu dia masuk syurga. Kalau Allah tahu dia masuk syurga, mana yang dia masuk syurga? Kenapa? Sekarang Allah tetapkan dia masuk neraka, maka Allah tahu dia akan masuk neraka. Tiba-tiba dia masuk syurga. Maknanya ketika Allah tetapkan dia masuk neraka tu, Allah tak tahulah dia masuk syurga. Maka jahil lah Allah. Jahil lah. Satu lagi. Itu satu. Yang kedua, bila Allah dah tetapkan dia masuk neraka, tiba-tiba dengan sebab doa dan sebagainya, tiba-tiba dia masuk syurga. Maka Allah telah berubah daripada neraka kepada syurga. Allah berubah. Mula tentu ni tentu ni pula. Berubah-ubah ni sifat makhluk. Berubah-ubah ni lemah. Yang berubah ni lemah. Jadi kejap kata neraka, lepas tu Allah masukkan syurga pula. Maka lemahlah Allah. Tadi dah jahil dah tadi. Jahil lah sebab Allah tak tahu dia masuk syurga. Sebab Allah tetapkan dia masuk neraka, tiba-tiba masuk syurga pula. Maka jahil kat situ. Rosak sifat ilmu Allah. Yang kedua, Allah tu jadi lemah sebab berubah. Berubah ni lemah. Apa saja yang berubah lemah. Apa saja yang berubah lemah. Sama, walaupun berubah keputusan, mula-mula masuk neraka, lepas tu masuk syurga, maka lemahlah Allah. Dua. Yang ketiga, ketika Allah tetapkan dia masuk ke dalam neraka, maka itu adalah iradah Allah ataupun ketentuan Allah. Ketentuan Allah dia masuk neraka. Tiba-tiba setelah dia berdoa, dia buat baik semua, maka Allah tentukan dia masuk syurga lah pula. Sebab dia masuk syurga kan dua kali tadi kan. Mula-mula masuk neraka, lepas tu dia buat baik, maka dia masuk syurga. Yang dia masuk syurga tu Allah juga tentukan. Maka setelah Allah tentukan dia masuk neraka, sebab dia buat baik, Allah tentukan dia masuk syurga. Sekarang ni nak tanya, dia masuk syurga ke neraka? Allah tentukan dia masuk neraka. Kemudian lepas dia buat baik, Allah tentukan dia masuk syurga. Allah tentukan dia masuk neraka. Setelah dia buat baik, Allah tentukan dia masuk syurga. Soalannya, dia masuk syurga ke neraka sekarang ni? Dia masuk syurga lah. Kalau dia masuk syurga, maka yang Allah tentukan dia masuk syurga jadilah. Yang Allah tentukan dia masuk neraka tu tak jadi. Maka rosak sifat iradah lagi, iaitu apa yang Allah tentukan ada yang tak jadi. Apa yang Allah nak ada yang tak jadi. Maka rosak sifat iradah lagi. Rosak habis. Rosak sifat qudrah, rosak sifat iradah, rosak sifat ilmu Allah. Apabila berubah, maka tak boleh lah. Tak boleh dah. Kalau Allah tentukan masuk neraka, maka wajib dia masuk neraka. Tapi kita tak tahu. Kita mana tahu syurga ke neraka? Mana kita tahu? Bila kita tak tahu, apa yang Allah suruh? Beramal aja lah. Dan banyak perjanjian Allah, banyak kisah-kisah. Jika orang tu Allah dah takdirkan dia masuk neraka, maka peristiwa cerita-cerita Nabi cerita, maka Allah dorongkan dia buat benda baik. Kalau dia duduk jalan baik sampai mati, sebenarnya memang itulah takdir Allah dia masuk syurga. Sebab tu Allah lorongkan dia buat benda baik. Kalau Allah dah takdirkan dia masuk neraka, automatik atas dunia Allah lorongkan dia buat benda jahat. Jadi kita duduk jalan baik ke jalan jahat sekarang ni? Jalan baik. Maka sebenarnya kita boleh kata kemungkinan Allah dah tentu kita masuk syurga sebab kita duduk jalan baik. Maka sentiasalah kita rasa berdebar-debar, takut, sentiasa berharap, ya Allah, kekalkanlah aku jalan baik ni. Sebab kalau jalan baik ni sampai mati, maknanya itu antara tanda kata Nabi, Allah dah tentukan dia syurga. Dan aku ni duduk jalan baik dah ni.
sentiasa ada rasa berharap dekat Allah supaya Allah tak palingkan hati kita tiba-tiba jadi jalan lain pula. Sebab Allah dah tentukan kita masuk syurga. Macam ni kita tahu daripada jalan kita ni macam ya dah ni. Sebab jalan baik kan? Okey. Dan jangan lupa Allah boleh ubah bila-bila kita tak tahu. Mungkin nak mati Allah ubah, maka sebenarnya Allah jadikan kita masuk neraka. Dan sekarang baik, tapi sebenarnya ujung ayat Allah nak ubah kita jadi jahat. Boleh jadi, boleh. Maka sentiasa berharap, ya Allah janganlah ubah, ya Allah kekalkanlah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Doa. Aku dah makin tua dah ni, jalan masih lagi daripada muda jalan baik ni. Risaunya dah hujung-hujung ni, risaunya ya Allah dah 70 tahun, risaunya dah 80, risaunya takut berubah hujung-hujung, takut berubah. Sebab memang jalan baik dah, memang ahli syurga lah kalau ikut jalan ni. Sentiasa berharap, takut meninggal. Maka dengan jalan baik tadi sebenarnya Allah dah tentukan dia masuk syurga, maka Allah lorongkan dia jalan yang baik. Itulah cara kita berinteraksi dengan perkara ni. Sebab kita tak tahu. Boleh ke Allah cipta lepas tu Allah masukkan dalam neraka pula? Allah kita ni milik Allah. Habis makanan-makanan kita tu ada je kita buang. Aku tak suka, buang. Boleh ke kita buang? Dah kita punya makanan, kita buang lah. Boleh je kita buat apa kita nak buat. Kita ambil ayam, kita bakar. Boleh ke kita bakar ayam, buat ayam panggang? Boleh je, ayam tu kita beli, kita punya kan, kita bakar. Sakit tu ayam tu. Kena bakar. Kita punya, suka hati kita. Lepas kita bakar, kita buang. Suka hati kita, kita punya. Atau kita buat dalam peta ais, sejuk ayam tu. Biar kita punya. Sama lah juga Allah cipta kita. Kita ni Allah punya. Allah nak celup dalam neraka ke, nak celup dalam syurga ke, nak macam mana? Kita ni milik Allah. Samalah kita ni milik ayam yang kita beli tu. Jadi suka hati kita lah nak bakar ke, nak grill ke, semua sakit tu. Nak panas ke, nak sejukkan ke, nak rebus ke. Sebab ayam tu kita punya. Tak zalim suka hati kita, ayam kita. Samalah. Kita ni Allah punya. Suka hati pula. Terpulanglah pada Allah nak buat apa.